Assalamualaikum Doktor, nama saya Farisha Nelly binti Mazani, nombor matrik 286204. Saya daripada kumpulan 6. Untuk melengkapkan kajian ini, saya telah berjaya untuk menemu ramah 10 responden daripada usahawan mikro wanita di lokasi kajian yang telah saya pilih. Lokasi kajian yang saya pilih adalah di kampung halaman saya, iaitu di daerah Besut, Terengganu. Besut adalah daerah bersempadan dengan negeri Kelantan. Saya telah mengumpul 10 usahawan respon daripada 10 usahawan wanita, dan 10 usahawan wanita ini memulakan perniagaan menggunakan modal sendiri, dan kebanyakan daripada mereka menguruskan perusahaan bersama keluarga. Majoriti daripada responden saya menjalankan perniagaan dalam bidang makanan dan minuman. Mereka beragama Islam dan berketurunan Melayu. Motif kajian ini adalah untuk mengkaji ketersampaian maklumat mengenai insentif bantuan kerajaan terhadap responden. Sebilangan besar responden saya tidak mengetahui bantuan yang disediakan dan diberikan oleh kerajaan dan organisasi swasta. Oleh itu, tiada seorang pun daripada responden saya yang meminta bantuan daripada pihak kerajaan apabila saya bertanyakan hal ini kepada mereka. Apabila saya mendapati tentang isu ini, saya meminta pendapat mereka tentang apakah jenis sokongan yang mereka inginkan jika terdapatnya bantuan yang sesuai untuk mereka. Majoriti daripada mereka mahukan bantuan dari segi bentuk kewangan dan modal seperti mesin daripada pihak kerajaan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Dalam menjalankan kajian ini, terdapat beberapa objektif yang kami cuba untuk dapati. Antaranya adalah untuk mengkaji keberkesanan program sokongan kerajaan dan entiti komersial untuk membantu usahawan mikro wanita. Kedua, untuk menyiasat sejauh mana kesedaran dan penggunaan inisiatif ini oleh usahawan mikro wanita di setiap kawasan kajian. Dan yang ketiga adalah untuk menekankan atau memberitahu tentang kepentingan penggunaan inisiatif kerajaan ini kepada usahawan wanita bagi membantu mengurangkan beban perniagaan dan memastikan para usahawan dapat terus kekal beroperasi. Untuk melengkapkan kajian ini, saya telah menggunakan 2 metodologi kajian, iaitu pertama melalui kaedah temu ramah, kedua melalui kaedah pengumpulan data. Pertama, kaedah temu ramah. Untuk mendapatkan maklumat daripada responden, saya telah pergi bersua muka dengan kesemua responden. Ini adalah untuk memudahkan saya mendekati responden dan bertanyakan soalan mengenai apa maklumat yang saya ingini, dan cara ini adalah lebih mesra dan efisien kerana maklumat yang saya peroleh lebih mudah difahami dan lebih mudah didapati. Kedua adalah melalui kaedah pengumpulan data. Untuk mendapat maklumat dengan lebih mudah, tidak tercicir dan efisien, saya dan ahli kumpulan telah bersetuju untuk menggunakan kaedah pengumpulan data dengan bantuan Google Form. Di dalam Google Form ini mengandungi soalan-soalan yang kami perlukan. Oleh itu, melalui bantuan Google Form ini, saya dapat merekodkan kesemua maklumat yang saya perlukan untuk kajian ini. Sebelum saya menerangkan tentang maklumat usahawan mikro wanita yang telah saya peroleh, saya ingin menerangkan tentang apa itu Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS. PMKS merupakan tulang belakang kepada sektor ekonomi negara Malaysia. PMKS ini dikelaskan berdasarkan saiz perniagaan, jumlah pekerja tetap dan pendapatan perniagaan tahunan. Perusahaan mikro adalah perniagaan dengan jumlah pekerja tetap maksimum 5 orang dan pendapatan perniagaan tahunan tidak melebihi RM300,000. Kedua, perusahaan kecil. Perniagaan ini adalah perniagaan yang memiliki jumlah pekerja tetap maksimum 50 orang pekerja tetap
dan pendapatan tahunan perniagaan tidak melebihi RM2 juta ringgit. Ketiga adalah perusahaan sederhana. Perusahaan sederhana adalah perniagaan dengan jumlah pekerja tetap maksimum 150 orang dan pendapatan perniagaan tahunan mereka ini adalah tidak melebihi RM10 juta ringgit. Responden pertama yang saya peroleh adalah Puan Maslina binti Muhammad. Beliau menjalankan perniagaan sayur-sayuran. Perniagaan Puan Maslina ini berusia 5 tahun. Pendapatan bulanan perniagaan Puan Maslina dianggarkan sebanyak RM5,000 sebulan dan kos perbelanjaan bulanan Puan Maslina ini dianggarkan sebanyak RM2,000. Apabila ditanyakan tentang apa-apa bantuan kewangan yang diterima, Puan Maslina memberitahu saya bahawa beliau tidak pernah menerima apa-apa bantuan daripada pihak agensi kerajaan atau mana-mana badan. Beliau memulakan perniagaan dengan bantuan keluarga. Puan Maslina ini berniaga sayur-sayuran di hadapan rumahnya di tepi jalan raya utama menghala ke kampung Kehulu Besut, Terengganu. Oleh itu, jumlah pelanggannya sentiasa ramai setiap hari. Oleh itu, apabila ditanyakan kepada Puan Maslina, apakah bantuan yang diperlukan oleh beliau, beliau berharap untuk mendapat bantuan seperti alatan perniagaan iaitu peti ais. Ini kerana Puan Maslina meniaga sayur-sayuran yang cepat rosak. Dengan adanya bantuan seperti peti ais ini dapat membantunya menyimpan sayur-sayuran dengan lebih lama dan mengekalkan mutu barangan perniagaannya. Responden yang kedua adalah Puan Wan Nur Fazliana binti Wan Ahmad. Beliau menjalankan perniagaan makanan iaitu menjual nasi pagi. Gerainya berada di sisi jalan raya di Kampung Seberang Jertih. Usia perniagaannya adalah selama 5 tahun. Pendapatan perniagaan bulanan yang diperoleh oleh beliau adalah RM4,000 dan anggaran perbelanjaan perniagaan bulanan adalah sebanyak RM2,500. Apabila ditanyakan tentang bantuan yang pernah diterima oleh beliau, beliau mengatakan yang beliau tidak pernah menerima apa-apa bantuan. Oleh itu, bantuan yang diperlukan oleh beliau adalah bantuan dari segi bentuk modal kewangan. Ini kerana Puan Wan Nur Fazliana ini berhasrat untuk mengembangkan gerainya untuk mendapat lebih ramai pelanggan dan ingin menampung kos perbelanjaan bahan mentah untuk operasi perniagaan hariannya. Seterusnya, responden yang ketiga adalah Puan Rohani binti Ismail. Beliau menjalankan perniagaan makanan iaitu meniaga bubur nasi dan ayam goreng. Usia perniagaannya adalah selama 5 tahun. Anggaran pendapatan perniagaan bulanan adalah RM4,000 dan perbelanjaan perniagaan bulanannya dianggarkan adalah RM1,200. Beliau tidak menerima apa-apa bantuan daripada mana-mana pihak kerajaan atau agensi kerajaan. Oleh itu, beliau berhasrat untuk mendapat bantuan dari segi pengiklanan dan bantuan kewangan. Ini kerana gerai Puan Rohani ini berhadapan dengan hospital besut di mana kebanyakan pelanggannya adalah daripada pelawat-pelawat hospital. Oleh itu, melalui bantuan pengiklanan, beliau dapat menaikkan lagi jumlah pelanggannya dan melalui bantuan kewangan, beliau berhasrat untuk mengembangkan kedainya dengan menggunakan modal tersebut untuk membeli meja dan kerusi untuk pelanggan makan di sisi gerainya. Responden yang keempat adalah Cik Nurin Nabila binti Zamani. Beliau menjalankan perniagaan makanan dan minuman.
Lokasi perniagaannya adalah berhampiran dengan Hospital Besut. Usia perniagaannya masih baru iaitu setahun. Anggaran pendapatan perniagaan bulanannya RM3,000 dan anggaran kos perbelanjaan untuk perniagaan bulanannya adalah RM1,200. Beliau tidak pernah mendapat apa-apa bantuan dari mana-mana agensi dan modal permulaan untuk memulakan perniagaan ini adalah melalui bantuan daripada keluarga. Cik Nurin Nabila ini mengatakan bahawa kebanyakan duit simpanan perniagaannya kebanyakan dihabiskan untuk membina tapak perniagaannya ini. Oleh itu, beliau berhasrat untuk mendapatkan bantuan dari segi pengiklanan dan modal kewangan. Ini kerana melalui pengiklanan, beliau berharap dapat menambahkan jumlah pelanggan yang sedar akan kewujudan kedainya dan melalui modal kewangan beliau mengatakan bahawa apabila kebanyakan tabungan telah habis untuk membina kedai yang baru ini, maka modal kewangan baru yang akan diperoleh jika dapat memohon bantuan daripada pihak agensi kerajaan ini dapat digunakan untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Responden yang kelima adalah Puan Syafiqah binti Awang. Beliau menjalankan perniagaan makanan iaitu kek potong dan dessert. Usia perniagaannya masih baru iaitu setahun. Beliau menjalankan perniagaan ini di Bandar Jetih. Anggaran pendapatan perniagaan bulanan yang diperoleh oleh beliau adalah RM2,500 dan anggaran kos perniagaan bulanan adalah RM1,250. Beliau katakan yang beliau tidak pernah menerima apa-apa bantuan kewangan untuk perniagaannya. Oleh itu, beliau meminta ataupun berhasrat untuk mendapatkan bantuan dari segi modal kewangan dan pengiklanan. Hal ini kerana kedudukan gerai Puan Syafiqah ini adalah dalam Bandar Jetih iaitu dia terdapatnya banyak persaingan antara beliau dengan gerai-gerai yang lain. Oleh itu, melalui modal kewangan, beliau dapat meningkatkan lagi kepelbagaian menu jualannya dan melalui pengiklanan beliau dapat memasarkan dengan lebih baik jualannya kepada orang ramai. Seterusnya, responden yang keenam adalah Puan Aida binti Baharu. Puan Aida ini menjalankan perniagaan makanan iaitu perniagaan takoyaki. Usia perniagaannya adalah 3 tahun. Pendapatan perniagaan bulanan Puan Aida dianggarkan sebanyak RM5,000 dan anggaran perniagaan kos perniagaan bulanan Puan Aida adalah sebanyak RM2,400. Apabila ditanyakan tentang apa-apa bantuan yang pernah diperoleh, Puan Aida memberitahu bahawa beliau tidak pernah mendapat apa-apa bantuan untuk perniagaannya. Oleh itu, bantuan yang diperlukan oleh Puan Aida adalah bantuan modal kewangan. Ini kerana beliau mengatakan bahawa kos bahan mentah semakin meningkat dan oleh itu melalui modal kewangan beliau dapat mengurangkan beban untuk membiayai seperti sewa kios dan beliau juga dapat membeli mesin-mesin baru untuk menggantikan mesin lama yang semakin uzur. Responden yang ketujuh adalah Puan Sabaria binti Soh. Beliau menjalankan perniagaan makanan dan menjual mainan kepada kanak-kanak. Usia perniagaannya adalah 3 tahun. Anggaran perniagaan bulanan RM2,500 dan anggaran kos perbelanjaan perniagaan bulanan sebanyak RM1,700 sebulan. Beliau tidak menerima mana-mana bantuan perniagaan daripada pihak kerajaan dan bantuan yang diperlukan oleh beliau adalah tempat perniagaan yang sesuai. Ini kerana lokasi
tempat perniagaan Puan Sabaria ini adalah tidak strategik kerana berada di bandar Jertih, di mana terdapatnya banyak persaingan di antara peniaga kecil dan peniaga besar seperti supermarket. Oleh itu, Puan Sabaria berharap untuk mendapat lokasi perniagaan yang lebih sesuai untuk meningkatkan jualannya. Responden yang ke-8 adalah Puan Hasnah binti Rosli. Puan Hasnah menjalankan perniagaan makanan iaitu makanan tradisional yang dikenali sebagai apok dan ngane di Kampung Gong Lotong, Besut, Terengganu. Usia perniagaannya dalam lingkungan 7 tahun. Pendapatan perniagaan beliau anggarannya RM3,000 sebulan dan anggaran kos perniagaan RM1,600. Ini kerana beliau terdapatnya persaingan di antara beliau dengan pekedai-pekedai yang lain walaupun usia perniagaan beliau telah lama. Oleh itu, beliau memohon untuk mendapatkan bantuan dari segi pengiklanan daripada pihak-pihak kerajaan ataupun agensi swasta untuk membantu beliau mengiklankan perniagaan kepada komuniti dan meningkatkan jumlah pembeli. Selain itu, Puan Hasnah ini tidak menerima mana-mana bantuan daripada pihak agensi sebelum ni. Modal ataupun periklanan sebelum ini hanyalah diterima melalui tabungan sendiri dan buah mulut orang ramai di sekeliling sahaja. Seterusnya, responden yang ke-9, Puan Shakira binti Yusof. Beliau menjalankan perniagaan makanan dan minuman di hadapan Hospital Besut. Usia perniagaan beliau adalah 2 tahun. Beliau menjalankan perniagaan bersama ahli keluarga mereka. Anggaran pendapatan perniagaan bulanan RM5,000 dan anggaran kos perniagaan adalah RM3,000. Berdasarkan temu bual, Puan Shakira memberitahu bahawa beliau tidak pernah mendapat mana-mana bantuan ataupun insentif daripada kerajaan untuk meneruskan perniagaan atau memulakan perniagaan, namun mendapatkan modal perniagaan daripada tabungan sendiri. Oleh itu, Puan Shakira apabila ditanyakan tentang bantuan yang diperlukan, beliau berhasrat untuk mendapatkan kios perniagaan yang baru di hadapan Hospital Besut, mungkin bantuan daripada kerajaan negeri supaya beliau dapat menjalankan perniagaan dengan lebih selesa dan kemas dan perniagaannya boleh diterima umum dengan lebih baik. Responden terakhir yang saya peroleh yang ke-10 ialah Puan Yah binti Yusof. Beliau menjalankan perniagaan barang runcit iaitu menjual santan. Tempoh perniagaan yang telah dijalankan oleh Puan Yah ini adalah selama 9 tahun. Anggaran pendapatan perniagaan bulanan beliau adalah RM3,600 dan anggaran kos perniagaan yang diperlukan untuk menguruskan perniagaan adalah RM1,920 sebulan. Beliau tidak pernah mendapat mana-mana bantuan perniagaan daripada kerajaan. Beliau memulakan perniagaan daripada wang yang diberikan oleh anak-anaknya dan bantuan modal daripada tabungannya dan suami. Oleh itu, perniagaan Puan Yah ini dijalankan bersama dengan bantuan suaminya. Apabila ditanyakan kepada beliau apakah bantuan yang diperlukan, Puan Yah bercadang untuk memohon modal kewangan dan mesin seperti mesin pemerah kelapa, santan kelapa untuk meningkatkan produktiviti keluaran santan yang boleh dijual oleh beliau setiap hari kepada pelanggan. Saya teruskan dengan bantuan yang boleh disyorkan kepada para usahawan wanita yang telah saya temu bual. Pertama,
Bantuan pertama adalah Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun dipanggil sebagai AIM. Objektif penubuhan AIM ini adalah untuk mengurangkan kemiskinan di Malaysia melalui pengeluaran pembiayaan ikhtiar kepada penduduk miskin di luar bandar bagi membiayai kos yang ditanggung oleh peniaga-peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaan dalam bentuk modal. Daerah Besut ini merupakan kawasan luar bandar. Oleh itu, para usahawan mikro wanita yang telah saya temubual ini bolehlah memohon pinjaman daripada pihak AIM dengan pinjamannya bermula daripada RM1,000 hingga RM30,000 secara berperingkat dan syarat penyertaan juga adalah uh, telah dimiliki oleh para usahawan yang telah saya temubual ini, di mana mereka merupakan warga negara Malaysia, wanita dan berumur 18 tahun dan ke atas. Terdapat juga pelbagai kelebihan apabila mereka menyertai AIM ini dan keistimewaan. Seterusnya adalah bantuan pinjaman BSN Microcredit. Skim pinjaman BSN Microcredit ini adalah sebuah skim pembiayaan di bawah Belanjawan 2023 yang disediakan oleh Bank Simpanan Nasional bagi usahawan mikro belia bertujuan untuk membantu mereka yang berhasrat untuk mengembangkan perniagaan. Oleh itu, bantuan pembiayaan ataupun bantuan pinjaman ini dapat membantu usahawan mikro di kawasan kajian saya untuk mengembangkan perniagaan mereka. Pinjaman BSN Micro ini menyediakan pinjaman dengan kadar faedah 2 hingga 0% bagi Bank Simpanan Nasional. Tempoh had pinjaman BSN ini adalah selama 5 tahun. Oleh itu, para usahawan wanita ini boleh memohon pinjaman modal dalam bentuk pinjaman setinggi RM75,000. Bantuan yang terakhir yang saya boleh showkan kepada mereka adalah bantuan daripada pihak Tekun Nasional. Matlamat penubuhan Tekun Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumi putera untuk memulakan dan memajukan lagi perniagaan mereka. Syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi oleh responden yang telah saya temubual seperti mempunyai tempat atau lokasi perniagaan yang khusus, terlibat secara langsung dalam perniagaan dan pinjaman ataupun pembiayaan tekun ini tidak memerlukan sebarang cagaran. Jumlah pinjaman atau pembiayaan daripada pihak tekun ini adalah sebanyak RM1,000 hingga RM100,000. Oleh itu, jikalau mereka memohon bantuan daripada pihak Tekun Nasional ini, sedikit sebanyak mereka boleh mendapat sekuriti untuk meneruskan perniagaan di masa hadapan. Akhir sekali, berdasarkan penyelidikan ini yang melibatkan temubual dengan 10 usahawan mikro wanita di Besut Terengganu ini telah mendedahkan bahawa kurangnya kesedaran para usahawan mikro wanita tentang program kerajaan dan bantuan yang disediakan. Ini mungkin disebabkan oleh sistem pengagihan insentif yang rumit atau kaedah komunikasi yang tidak mencukupi. Organisasi kerajaan mestilah menyesuaikan kaedah komunikasi mereka untuk menangani jurang pembahagian maklumat ini dan memastikan perniagaan yang disasarkan menerima maklumat yang mencukupi tentang potensi insentif. Hal ini dikatakan demikian kerana insentif kerajaan yang disediakan ini boleh memberi banyak manfaat kepada industri-industri kecil dari pada pelbagai perspektif, bermaksud dari segi pembekal dan pengguna. Tetapi usahawan-usahawan ini mungkin tidak sentiasa menyedarinya. Program insentif yang cekap dan kesedaran para usahawan adalah penting untuk memastikan mereka dapat mengembangkan perniagaan semaksimum mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.